Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Norbaizura Andy. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia. Peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diluluskan pada hari kelima mesyuarat pertama musim pemesyuaratan ke-20. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia pada 5 hingga 6 Mac 2024. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Kshatriya, penasihat khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah angkatan bersenjata Diraja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Melbourne, Australia petang tadi. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sidang kemuncak khas ASEAN Australia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Senesir Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao sebagai pengerusi ASEAN dengan The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia serta dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Republik Demokratik Timor Leste. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Melbourne Jet Base dijunjung oleh The Honourable Jed Kearney, MP, Assistant Minister for Health and Aged Care, dan Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya diluluskan pada hari kelima mesyuarat pertama musim pemesyuaratan ke-20. Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari kelima meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
dan jabatan-jabatan di bawahnya berjumlah lebih 133 juta ringgit. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pelbagai isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antaranya mengenai isu bangunan-bangunan kerajaan yang kosong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan ketika memberi ulasan mengenainya, menjelaskan penilaian dan pertimbangan telah dijalankan ke atas lebih 1,000 bangunan yang kosong untuk tindakan selanjutnya. Pada penilaian dan pertimbangan jawatankuasa ini sejauh ini sebanyak 639 bangunan kerajaan yang kosong ini telah diroboh, dan pada masa ini sebanyak 213 buah bangunan sedang diperiksa di dalam penelitian untuk dibuatkan keputusan sama ada ianya masih lagi utuh untuk dibaik pulih ataupun sebaliknya adalah untuk dirubuh. Mengenai usaha meningkatkan kualiti dan produktiviti satu kampung satu produk 1K1P, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menghuraikan antara usaha yang dilaksanakan. Salah satu daripada hasrat kementerian menandatangani dengan salah satu syarikat iaitu Ghanim adalah untuk mengeluarkan produk-produk yang berimpak tinggi. Artinya sama ada kita ni akan membuat produk baru atau produk yang masa ini memang saja boleh dipakai. Jadi dari segi berimpak tinggi ini, dari segi komersialnya, dari segi jumlahnya, dari segi volumenya. Sebagai contoh jual retail, jual kadar-kadar runcit mungkin dipelopori oleh anak-anak tempatan sebagai kita ni boleh jenamakan ke dia sebagai 1K1P. Berkaitan saranan bagi user-friendly dalam transformasi digital untuk warga emas, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya menjelaskan. Walaupun kementerian akan melaksanakan digital transformation dengan memperkenalkan sistem-sistem sebagai contoh Immigration National Registration System, National Labour Management System, visa and passes, kelahiran kematian, warga negara dan sebagainya, dan juga di bawah One Moha System akan dimasukkan National Emergency Response System, SafeBN, Data Consolidation, Smart Analysis ini. Memang warga emas ini akan diketepikan. Memang warga emas ini akan diberikan layanan-layanan tertentu. Sebagai contoh, kalau sekiranya Indah pandai menggunakan aplikasi ataupun sistem baru yang diperkenalkan, boleh menggunakan counter services yang ada di Jabatan Immigration, di jabatan-jabatan yang ada di kementerian. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok Selasa 5 Mac pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan hari ini melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.pn. Usaha penglibatan dan komitmen daripada semua pihak diperlukan bagi mencegah masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pencegahan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak memerlukan usaha, penglibatan dan komitmen daripada semua pihak termasuk individu, ibu bapa, sekolah-sekolah, industri makanan dan minuman dan sektor-sektor lain yang berkaitan bagi membentuk persekitaran kanak-kanak
untuk menjadi lebih sihat. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Obesiti Sedunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan, masalah obesiti kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama dan perlu diatasi dengan kerjasama daripada semua pihak masyarakat di negara ini. Masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak sangat membimbangkan kerana ia boleh menjejaskan kesejahteraan emosi dan mental seperti mengalami perasaan kemurungan, tekanan, stres yang tinggi, kebimbangan yang melampau dan perasaan terasing secara sosial. Masalah emosi dan mental tersebut boleh berterusan sehingga dewasa. Jika masalah berkenaan tidak dibendung dari awal, trend tersebut akan terus meningkat dan kanak-kanak yang obes mempunyai risiko yang tinggi menjadi dewasa yang obes dan mengalami masalah kesihatan disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit. Kementerian Kesihatan menitik beratkan tindakan pencegahan di setiap peringkat kehidupan termasuk dari dalam kandungan dan peringkat kanak-kanak. Antara inisiatif yang telah diambil mengukuhkan dasar-dasar dan garis pandu yang berkaitan untuk mengutamakan persekitaran yang sihat, bekerjasama dengan pelbagai sektor melalui tindakan yang digariskan dalam Brunei Darussalam National Multi-Sectoral Action Plan on Non-Communicable Diseases BRUMAP NCD 2021 hingga 2025 dan terus menjalankan kempen media massa dan aktiviti kesihatan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai obesiti dan kepentingan amalan gaya hidup sihat. Hari Obesiti Sedunia disambut pada setiap 4 Mac untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman orang ramai tentang punca obesiti dan tindakan yang perlu diambil bagi menangani obesiti. Tema sambutan, mari berbicara mengenai obesiti dan kanak-kanak. Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Akademi Pertahanan United Kingdom telah menutup tirai Southeast Asia Conference of Commandants yang kedua dalam majlis penutupan yang diadakan di Auditorium Akademi berkenaan di Kampung Tanah Jambu. Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dalam ucapannya berkata selaras dengan tema persidangan iaitu Professional Military Education in the 21st Century menekankan peranan penting inovasi digital dalam mempengaruhi hal ehwal pertahanan dan ketenteraan. Persidangan membincangkan pelbagai aspek pendidikan tentera yang kontemporari dan sekaligus mengukuhkan kerjasama di antara angkatan-angkatan tentera. Sumbangan 21 naskah buku merangkumi pelbagai topik oleh Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dijangka dapat memperkukuhkan lagi kerjasama kedua-dua buah negara. Majlis penyerahan sumbangan buku-buku tersebut diadakan petang tadi di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Muara. Penyerahan buku disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Nahida Rahman Sumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini, kepada Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasafellah, Timbalan Setia Usaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga melancarkan sudut bacaan. Dengan sumbangan itu diharap dapat memperkayakan sumber bacaan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan membolehkan masyarakat mengenali Republik Rakyat Bangladesh. Majlis diisikan dengan sesi bercerita yang disampaikan oleh Puan Yang Terutama Nahida Rahman Sumona. 5 buah keluarga terpilih di daerah Tutong menerima sumbangan melalui projek jalinan kasih. Sumbangan tersebut dijangka dapat meringankan beban keluarga terpilih dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan.
Golongan sasaran terdiri daripada warga emas, anak-anak yatim, golongan mualaf dan ibu tunggal serta mereka yang kurang berkemampuan. Projek Jalinan Kasih ke-16 dianjurkan oleh Radio Television Brunei RTB bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim alias Ahmad, pemangku Timbalan Pengarah Kemajuan RTB. Dalam pada itu, 20 buah keluarga mualaf di Kampung Kuala Ungar, Mukim Rambai, daerah Tutong, dijangka dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih selesa dan sempurna dengan sumbangan infak berupa makanan asasi di bawah projek Fatul Barakah 5.0. Turut disurahkan buku panduan sembahyang sunat tarawih dan witir, siri bimbingan mualaf dan ratib al-atas, siri bimbingan mualaf. Projek bertujuan memberi peluang kepada orang ramai dalam sama-sama memberikan infak jariah berupa makanan asasi untuk disumbangkan kepada asnaf mualaf yang memerlukan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong. Satu produk kosmetik telah didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai supaya tidak menggunakan MS Glow Whitening Lifting Serum kerana mengandungi bahan merkuri. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Merkuri adalah bahan yang dilarang dalam produk kosmetik seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007. Orang ramai yang telah menggunakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta-merta. Penjualan produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian adalah menjadi satu kesalahan dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kejohanan petang beregu terbuka antarabangsa dan jemputan negara Brunei Darussalam 2024 menutup tirainya petang kemarin dengan perlawanan peringkat akhir. Kejohanan berlangsung di gelanggang petang Kompleks Sukan Negara Hasnal Bulkiah Brakas. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari itu disertai hampir 200 orang, terdiri daripada 23 buah pasukan tempatan dan 75 buah pasukan dari luar negara. Dalam perlawanan peringkat akhir, pasukan Thailand muncul juara setelah menewaskan pasukan BBSA Ehsan Mekar 1 dari Malaysia dengan kiraan 13 berbalas 10. Sementara itu, pasukan Malaysia Bowls Sport Federation 2 dan Brunei Darussalam Bowls Sport Federation 3 pula berkongsi tempat ketiga. Selaku johan, pasukan Thailand menerima medal dan trofi beserta wang tunai RM2,000 Brunei. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam dan Dayang Umi Kalthum Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Jadi dia Kwan dan Yodia Lai masing-masing menjuarai terbuka lelaki dan terbuka wanita kejohanan squash yang berakhir kemarin. Acara bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 diadakan di Kelab Perkhidmatan Awam Mentiri. Jadi dia Kwan menewaskan Lim Kok Sing. Yodia Lai pula menempaskan Catherine Carter. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Abdul Ghani bin Haji Osman, pemangku timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.